Boleh jugalah Okay, I Came I Conquer I Came I Conquer ni dah lama semat dalam diri Umi Yalah kan, bila kita datang ke satu kawasan tu, for sure kita nak jadi juara betul tak? Anda ada rasa macam tu tak? Jadi macam Umi akan make sure Umi adalah among the best ataupun the best lah Okay, dan Alhamdulillah I got it Okay, dan satu lagi, kita nak tahu macam mana apa yang berlaku di sini. Once kita nak jadi winner, kita mesti bertanya kepada orang yang pakar iaitu Umi punya motto selalulah I Came I Conquer. Dan nak tahu luasnya padang, tanyalah belalang. Nak tahu dalamnya lautan, tanyalah ikan. Kita kena tanya orang yang pakar di bidangnya Kalau macam let's say anda nak tanya Sakura, Erika, tanyalah Eddie Nafis. Kalau nak tanya tentang Taman Matang, tanyalah Umi. Macam tu, intro sikit iklan sikit. Okay, next. Okay, topik kita hari ini adalah penggunaan sistem SPP2U SPP2U merupakan sistem online bagi memudahkan untuk ejen-ejen hartanah di bawah Koperasi Hartanah Bersatu untuk melihat projek detail, listing unit, PT unit, harga serta membantu untuk memudahkan bagi ejen untuk melakukan submission Okey, dan kita ada link kat situ Jadi untuk anda semua, kalau anda tengok apa yang ada di dalam SPP2U, anda boleh nampak tak apa yang perlu saya nak buat ni dengan SPP2U ni? Boleh faham tak dekat sini? Umi nak tanya, bila you all tengok je SPP2U, you all boleh tahu tak? Boleh faham tak maksud dia? Boleh jawab tak? Kalau tengok apa ni? Check agility, project detail, listing PT unit, log PT unit, submission file. Daripada tajuk ni boleh faham tak? Ataupun tak tahu tak legi macam Alhamdulillah boleh. Kalau macam daripada tajuk ni anda tak boleh nak pergi orang Kelantan cakap nasib tak boleh nak pergi Okey, jadi daripada tajuk ni Alhamdulillah kita semua faham. Kita semua dah cukup. Okey, Aida, si Aida. Okey, Alhamdulillah. Bila tajuk, first kali Umi nak ucapkan terima kasih pada yang membuat SPP2U dan especially untuk coach kita. Alhamdulillah. Anda bayangkan dengan SPP2U, walaupun di mana saja kita berada, kita boleh buat submission. Dan walau di mana saja customer kita berada, di mana saja prospek kita berada, Alhamdulillah kita boleh submit file. Daripada log unit sampai submission. Anda bayangkan kalau dulu kami nak kena pecut datang ke SPP untuk complete hantar file untuk nak dapat RM300. Nowadays, don't worry, you all just buat submission only and then duit untuk upfront terus masuk ke dalam account. Easier kan? Sangat mudah Okay, untuk ke next slide please. Okay, apa yang ada di dalam sistem SPP2U? Check eligibility, project detail. Eligibility ni anda tahu kan, semak kelayakan. Project detail iaitu macam kalau kita nak jual, contohlah Umi akan cakap projek Umi lah I'm not biased tapi I'm just untuk iklan to you all macam contoh anda nak tengok projek Taman Matang Taman Matang, you all don't worry, commission dia besar tapi Erika pun cantik juga, you all boleh kita bagi
kita boleh tanya prospek kita, dia nak duduk Sri Iskandar ke nak duduk Taiping untuk matang jual lah dengan orang Taiping don't worry okey, dan anda boleh tengok listing PT unit. Yang ni penting sebelum anda buat sale, anda kena tengok listing PT unit juga. Macam alhamdulillah saya berpengalaman lah sebagai seorang shareholder. Sometimes PT unit dah habis. Jadi ejen akan call saya untuk minta PT unit dan saya pun mestilah saya memang sangat sukalah kalau orang minta PT unit. Boleh dicakap macam tu lah. Sebab bila orang minta PT unit itu maksudnya duit kita akan masuk. Betul tak? Dan saya kalau boleh orang yang minta PT unit ni adalah buyer tu memang betul-betul nak beli. Kita bukan insyaAllah lah kita tak akan dapat cancel file lah kalau orang betul-betul nak beli Dan yang satu lagi, kalau konsultan tu minta PT unit, maknanya dia punya customer dia tu memang betul-betul nak, dan kalau kita boleh bagi, kita akan rasa happy sangat. Itu memang nampak sangat kita membantu orang. Okay, next log PT unit. Okay, ini adalah satu yang perlu untuk seorang konsultan perlu sangat faham step dia. Sebab bila ada konsultan nak beli, ada customer berkenan dengan rumah tu, kita kena tunjuk PT unit dan kita kena log. Konsultan memang kena log. Tapi you all don't worry, untuk you all yang baru, leader anda akan bantu anda, dia akan tunjuk macam mana nak buat. Tak susah, senang je. Anda biasa buat Maybank to you? Kalau anda biasa buat, dia something like that lah. Okay, the next adalah submission file. Submission file ni dia memang macam rumit sikit. Rumitnya dekat nak buat IC. Tak apa, nanti saya akan cerita sikit-sikit untuk anda supaya secara roughly you all dah faham. Okay, next slide. Okay, yang ni yang saya kata semak kelayakan. Untuk halaman ni anda boleh tengok. Memang contohlah kalau anda tak tahu macam mana nak semak kelayakan, anda cuma tekan kalau LPPSA tekan LPPSA. Kalau bank tekan je bank dan anda cuba isikan. Isi dulu dapat jawapan berapa. Kalau anda orang yang baru, anda dapat jawapan berapa, anda print screen dan anda tunjuk dekat leader anda. Itulah baru orang kata kita usaha. Bukan kita tanya terus. Kita usaha dulu. Dan kita pun boleh semak dengan secara manual. Yang ni memang bukan manual. Anda terus masuk dan dia akan bagi result. InsyaAllah result dia memang tepat. Kalau betul dengan apa yang kolom tu anda masukkan betul-betul. Pastikan anda mengetahui sektor mana. Either one dia prospek anda tu either one swasta ataupun awam. Untuk pinjaman melalui bank, pastikan ada anda meminta 6 month payslip. Okey, ni untuk semak kelayakan. If macam anda rasa macam sukar sikit, tak apa. Yang ni anda boleh skip sebab kita ada manual semakan. Kita selalu mengajar juga untuk semak manual semak kelayakan. Tapi benda yang anda tak boleh skip ialah next slide. Ni projek detail. Ya Allah, subhanallah, minta tolong sangat. Anda kena baca semua projek detail yang ada di sini. Ataupun anda fokus dengan, anda kena katam, anda bagaikan, tak baiklah, tapi lebih kurang macam Hafiz lah. Untuk projek Bandar Baru Setia Awan Perdana. Please, saya merayu sangat-sangat dengan anda semua, tolong baca projek detail kalau anda nak jadi konsultan. Anda semua faham tak? Tahu tak apa maksud konsultan? Konsultan bermaksud pakar perunding. Perunding. Pakar perunding tahu konsultan tu sebenarnya. Jadi
Nama pun pakar perunding. Kalau di hospital, dia memang pakar perunding. Kalau pun nama pun pakar, jadi hopefully anda kena tahulah apa perkara yang ada yang kita jual. Okey, macam mana nak tahu? Saya tak tahu macam mana nak tahu. Macam mana nak tahu? Tengok di projek detail. Tekan projek Perak. Okey, let's say lah Bandar Baru Setiawan Perdana. Dia duduk di negeri mana? Dia terletak di mana? Di Perak. Okey, bila you tekan saja projek Perak, akan keluar Bandar Baru Setiawan Perdana, akan keluar Taman Matang Jaya, Erika, akan keluar semua. Anda akan nampak banyak projek. Tapi anda jangan confuse. Menggunakan akal fikiran dengan bagus. Jangan tengok, oh banyak projek, saya confuse lah, saya tak tahulah nak jual yang mana. Don't worry. Bertindak, berfikir secara bijak. Saya selalu cakap dengan anak saya kata baguslah kebat ni walaupun ramai orang tak suka. KBAT, pelajaran zaman sekarang kemahiran berfikir aras tinggi. Bagi saya baguslah, tapi memang susahlah benda tu. Sebab apa? Bila macam contohlah saya alhamdulillah berpeluang macam interview dari dululah, dari saya berkhidmat lagi, saya berpeluang buat interview. Bila kita interview, kita akan tengok result SPM dia, kita akan tengok result universiti dia. Kita tengok sometimes 4 flat. Tapi matematik A, AdMat A, AdMat C3. Tapi bila kita bagi buat kerja, bila hands on, bila buat kerja, kerja lain tau. Belajar menjadi seorang pelajar yang cemerlang lain. Jadi kebat tu adalah untuk menjadi orang yang pandai dan bijak menggunakan akal fikiran, bijaksana. Jadi untuk anda, saya bukan nak membebel, tapi anda kena ambil lah yang teguran daripada saya. First kali anda kena khatam, anda kena hafal Bandar Baru Setiawan Perdana. Selepas itu baru anda boleh tengok projek-projek lain. Yang mana yang anda rasa, okay, why not? Aku fokus yang ni. Kalau komisen 5,000, why not? Satu rumah 5,000 complete dokumen 500, why not? Kalau aku dapat jadi konsultan yang banyak submit file, aku boleh dapat motor, why not? Kan? Kenapa nak tolak rezeki? Kan? Tapi sebelum nak tengok yang lebih lazat tu, nak tengok secret recipe tu, anda tengok dulu roti gardenia. Macam tu perumpamaan dia. Boleh gitu. Okay. Hopefully you all understand, boleh selari dengan saya. Okay, dekat sini projek detail, ada harga, ada gambar, ada progress projek, ada lokasi tapak binaan, ada master plan. Jadi sometimes saya akan selalu post dan gambar laporan terkini. Itu adalah gambaran terkini. Okay, dari segi projek detail, saya hope anda semua faham, insyaAllah. Untuk honestly, untuk my own self, iaitu projek detail adalah cerita berkenaan projek tersebut. Dia duduk di mana, dia macam mana, rumah jenis apa. Okay, next. Okay, listing unit. Listing unit ni halaman yang paling penting kerana terdapat maklumat status unit, rebate untuk buyer, selling price, status bumi, jenis rumah, intermediate and lot, corner lot. Sebelum saya terlupa, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada PA saya yang sangat baik hati, iaitu Nabil, yang menyediakan slide ni. Anda kena terima kasih kat Nabil. Okay, tu anda boleh tengok ini adalah listing PT unit. Intermediate, dia ada tulis tu PT unit berapa. Ini semua anda kena lock. Yang kelabu ni apa? Orang dah lock. Jangan sibuk-sibuk nak pergi lock yang warna kelabu. Yang warna putih ni yang kita boleh buat jualan. Sometimes macam benda ni lah saya cakap, kita kena, benda tu memang kita kena bijak lah. Kalau yang kelabu ni dia dah tulis nama. Jadi macam saya lah. Kalau orang tak explain pun, yang ni dah ada orang. Yang putih ni tak ada nama orang. Jadi yang ni memang
tak ada orang punya lagi. Jadi kita boleh jual. Hopefully saya tak kata anda, tapi hopefully maybe saya pun maybe sometimes tersalah pandang ataupun tak tahu macam mana nak tekan. Tak apa. Maksudnya kalau tak tahu macam mana nak tekan tu macam mana nak cakap dia ada link, tekan je link tu. Macam saya ada buat satu shortcut untuk link tu. InsyaAllah nanti saya akan share untuk anda semua senang je, just press saja dan kita akan dapat semua Okay, next slide. InsyaAllah. Okay, log unit, booking unit. Duit sudah mari. Ini macam seolah-olah kita dah bau duit. Betul tak? Kita dah after, contohlah kan, kita dah close file. Mamat tu, Mamat pula dah. Prospek tu dah memang, saya nak beli yang rumah Bandar Baru Sewan Perdana ni lah puan. Puan ambil lah rumah yang sebelah dekat dengan corner lot ke. Dia cakap saya pun tak tahu nak tengok ni peta ni macam mana. Pening kepala saya berpinah-pinah dia kata gitu. Tak apalah puan ambil je lah yang mana yang bagus. Lepas tu kita pun tengoklah dan kita pun nak kena lock unit. Before nak lock unit, dia kena bagi, kalau betul-betul lah orang tu nak, dia kena bagi payslip. Kalau saya terus akan minta IC dan payslip. Payslip saya tak akan minta 1 bulan, saya akan terus minta 3 bulan bersama dengan Mas. Saya akan cakap untuk semak kelayakan dan Mas tu memang untuk semak kelayakan Okay, before kita nak lock unit, you must know tempat untuk konsultan booking sesebuah unit prospek untuk lock unit lah ataupun icon untuk once you touch lock unit, maksudnya you memang nak booking unit tersebut Okay, sebelum booking pastikan unit tersebut ada dan available. Jangan main booking semprano je. Macam tu. Pastikan betul ke PT tu ada. Kalau PT tak ada, apa buat? PT kosong-kosong dan request dengan shareholder ataupun PIC untuk saya punya projek, iaitu semua yang saya adalah shareholder projek, anda boleh request dengan saya. Sebab maybe sometime PIC saya sibuk, jadi don't worry, anda boleh request dengan saya. You all in case saya tak pick up phone, you all boleh WhatsApp dengan saya. InsyaAllah saya akan reply bila everything okay Okay, maklumat prospek yang diperlukan. Yang ni memang wajib ada. Nama, nombor IC, jenis loan, nombor telefon, payslip 1 bulan Okay, next. Sebab 10 suku dah. Okay, bab submission Okay, ini memang best sangat. Memang satu rezeki yang tersangat untuk anda semua Anda bayangkan after kita lock unit, kita for sure nak kena submit file. Kalau sebelum PKP, you all tahu tak, kita kena submit, kita kena ada hard copy. Kita kena ambil photostat IC, kita kena ambil photostat surat beranak, kita kena ada semualah dokumen tu dalam bentuk photostat Jadi contoh, kalau orang tu duduk di Sarawak, maksudnya dia kena send PDF dengan kita kena print out dulu, baru kita kena bagi dekat office. Sebagai seorang, kita kena tu adalah saya bercakap untuk konsultan. Konsultan kena ada salinan tu, kita kena ada photostat semua dalam hard copy. Warna coklat, ada tak? Sebab dulu cara tradisi Jadi tapi sekarang memang mudah. Anda cuma isi application form ni saja. Halaman untuk konsultan buat submission, prospek akan terima email,
Memang best gila. Prospek akan terima email, dia akan signature. Kalau zaman dulu ini dia akan macam ni Nanti anda boleh nampak lah. Nanti saya akan tunjuk, saya akan kongsi after sesi after you all tengok slide ni. Okay, application form, mode of loan, anda kena isilah. Mode of loan, nak ambil apa, LPSA ke, bank ke, land status, anda kena tahu yang ni. Land status selalunya master title lah. Kita tak buat. Saya pun pernah dapat soalan, kenapa master title? Sebelum sebelum gadaian, sebelum serahan kunci, masa serahan kunci baru mengikut kepada pemaju, baru pemaju akan pecahkan unit-unit tu memang dia dah ada PT unit, tapi dia belum pecahkan grant tu, belum letak lagi nama buyer. After everything dah settle, before serahan kunci, baru benda-benda tu akan diberi kepada, akan tertera nama buyer. Lepas tu yang sebenarnya harta kita tu akan digadai, tanah tu yang buyer beli tu, rumah tu, dia akan gadai kepada LPPSA. Tapi bila semua dah selesai, macam contoh alhamdulillah pengalaman saya, bila saya dah selesai buat payment dekat LPPSA, saya kena pergi pejabat tanah balik untuk yang sebenarnya tanah saya, rumah saya tu memang digadai kepada LPPSA, jadi saya kena ambil grant baru yang memang nama saya sendiri. Maksudnya tiada gadaian dah, memang dah selesai dah menjadi hak milik saya. Okey, propose loan, anda kena isilah anda kena ikut apa yang segalanya ada, dan dekat sinilah anda kena, di application form ni lah anda kena masukkan PDF IC. Berkenaan dengan PDF IC, kita kena belajar untuk buat IC PDF seproper yang boleh. Sekiranya admin reject kita punya IC, anda saya harap anda bersabar. Maybe reject tu untuk first time kita punya submission, selepas tu ianya akan berlangsung dengan okey. Dan nak dapat duit kan, buat submission ni pun dah dapat duit. Kalau rumah matang 500 mari. Kalau macam 1 bulan, kalau macam ejen saya Aizuddin, dia buat submission 4 file, dia dapat 2,000. Okey tak? Okey lah kan, 2,000 Okey, only 4 file 2,000 Itu submission only. Dan nanti bila dah siap semua proses, 1 file untuk matang 5,000 promo. Okay, next slide. Okay, alhamdulillah saya pun untuk anda semua. Okay, dah habis. Terima kasih bila orang buat slide jadi macam itulah tak perasan. Okay, untuk anda semua, ini adalah saya dengan anda cara yang dulu macam ni. Tapi till now SVP still masih menggunakan file ni. Jadi maybe anda tak nampak lah, untuk orang baru tak nampak file macam ni. Ini adalah file daripada SVP. Dia akan tulis nama ejen, alamat kita apa semua kat sini. Tapi yang semua tu kita dah isi dah. Kita dah isi nama kita. Sebab tu masa submission, kalau orang lain yang buat submission untuk kita, memang susah lah. Sebab apa? Dekat submission tu dia akan letak nama, macam contoh nama ejen Zamzila, pangkat sekian, lepas tu di bawah rangkaian siapa, lepas tu nama ahli, lepas tu nama telefon. Setakat nama ahli tu boleh lagi orang isi, bila nama telefon orang dah pening, banyak sangat nombor nak tekan tu kan. Macam tu lah ceritanya. Lepas tu email pula. Jadi macam saya hope anda cuba belajar sampai boleh. Kalau tak boleh,
datanglah ke SVP. Kita akan bantu anda untuk belajar buat submission sampai boleh. Macam tu. Kalau tak boleh juga, ambillah PA. Okey. Nanti kita akan, dia akan macam ni lah form-form dia. Dulu punya Ini dulu punya cara. Jadi kalau buat macam ni, dia akan takes time. Kalau buat macam sekarang ni, memang senang. Dan insyaAllah mempermudahkan, mempercepatkan urusan. Okey, saya rasa masa pun dah mencemburui kita. Saya nak open untuk anything soalan daripada anda semua. Sekiranya anda ada soalan untuk nak bertanya dengan saya, anda boleh tanya secara suara ataupun anda boleh teks di sini. Ataupun nak tanya, boleh faham tak apa yang saya cakap tadi, apa yang Umi cakap tadi? Sorry sebab tadi Umi cakap dengan friend Umi, jadi banyak perkataan saya pula. Friend dekat member. Boleh Umi. Okay, Alhamdulillah. Aboy wan kita. Okay. Semua faham kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sangat clear. Okay, terima kasih. Jelas. Terima kasih Syukri. Syukri, insyaAllah kita ada unit balut and lot. Ada rezeki lah tu. InsyaAllah kita akan ada add-on 4 unit balut InsyaAllah saya sedang berusahakan untuk orang-orang yang nak balut, sebab balut dah habis. Cuma tadi saya ada tanya dengan, Umi ada tanya dengan pemaju, dan pemaju insyaAllah nak bagi unit untuk end-lot. InsyaAllah, dan Alhamdulillah kan rezeki bayar tu, cuma end-lot dia lebih sikit lah. Nanti kita tengok dia punya kelayakan dia berapa. Tak sabar unit tu open. Tak sabar unit tu. Ya. Umi pun tak sabar, esok pagi Umi akan bersilat. Okay, Alhamdulillah. Okay, Umi rasa nothing, tak ada soalan apa. Dan Umi harap untuk orang baru, apa yang Umi explain ni, anda try. Saya akan hantar sekarang, takut nanti lupa Saya akan hantar sekarang dalam grup SVP 4. Untuk anda boleh tekan saja link ini. Semua saya hantarlah. Anda boleh tekan saja link ini. Ini adalah yang only link sahaja. Jadi senang sikit anda boleh tengok. Dan saya mendoakan saya serta Umi serta semua kita insyaAllah dipermudahkan segala urusan, dipermurahkan rezeki dan get along till jannah bersama dengan SVP.